Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. So hari ni petang ni kita bersesi bersama UniKL, UniKL MIMET, Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Marine Engineering Technology, yang mana kampus cawangan Universiti Kuala Lumpur fokus pada bidang marine program, berasaskan marine. Okey, bersama saya pada petang ini, saya kenalkan dulu diri saya kepada yang masih belum mengenali. Saya Syarah Adham bin Syafi'i, selaku pegawai pemasaran daripada Universiti Kuala Lumpur, dan bersama-sama saya pada petang ini yang sudi meluangkan masa di samping perintah berkurung, dia sanggup melepaskan dirinya untuk ditemu bual sedikit petang ini untuk bercerita bukan program yang ada ditawarkan di UniKL MIMET. So bersama saya adalah Encik Zaimi Zana Mokhtar, selaku salah seorang pensyarah kanan di Universiti Kuala Lumpur UniKL MIMET, dan juga adalah salah seorang daripada 20 orang antara yang mengasaskan, yang menubuhkan di awal-awal penubuhan UniKL MIMET ini. Okey, Assalamualaikum Encik Zaimi, macam mana? Okey, sihat? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Okey, suara pun clear. Okey. Cik Sararam sihat ke? Sihat. Saya memang terlebih sihat. Makin lama makin berkurung, makin terlebih sihat. Tapi tak apa, insyaAllah makin lama okey. Okey, dan sini kalau pada yang masih belum tahu, UniKL MIMET, buat masa ni UniKL dalam 1 minggu ni, semua kampus UniKL akan bersiar secara langsung pada pukul 12 dan pada pukul 4 petang. So pada pukul 4 petang ni adalah masa slot untuk UniKL MIMET, dan apa-apa pun, semalam saya ada tengok sedikit, saya tengok ada juga live daripada Mara juga ada menyiarkan live kita pada petang ni di Facebook Mara. So apa kata penasihat semalam, penceramah daripada Mara semalam, usahawan Mara kata, jangan lupa like dengan share. Yes. So jangan lupa, kena like dan kena share apa yang saudara-saudari tengok pada petang ni. Sebabnya dia maklumat ni, cerita ni akan lebih tersebar apabila anda rakan-rakan semua share apa yang simak petang ni. Okey, so tanpa melengahkan masa, UniKL MIMET macam saya katakan tadi, kita adalah salah satu kampus Universiti Kuala Lumpur, dan kampus ini adalah bertempat di UniKL di Lumut, Perak, betul-betul di tepi laut. So selepas saja perintah berkurung ni, jangan risau, jemput datang ke UniKL MIMET. Pintu sentiasa terbuka. Sekarang jangan datang, tertutup. Datang selepas berkurung nanti. So daripada sini kami ada menawarkan program diploma, ada program degree, dan ada juga program master. So tanpa melengahkan, saya mungkin nak minta Cik Zaimi sedikit, mungkin ada sedikit penerangan berkenaan daripada program daripada diploma sampai ke master, branches yang UniKL MIMET ini tawarkan kepada pelajar-pelajar yang sedang mencari tempat untuk menyambung pengajian ni. Okey, terima kasih Cik Syaradam. Okey, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada mana-mana yang sedang mengikuti siaran kita pada petang ni. Saya ingin memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan kampus dan juga program-program yang kita ada, yang kita tawarkan. Untuk pengetahuan, kita telah mula beroperasi menawarkan program-program yang berasaskan bidang maritim ini sejak daripada tahun 2004 lagi, sehingga kini kita mempunyai 4 program diploma, 4 program bachelor dan 1 program master. So saya mulakan dengan program diploma dahulu. 4 program diploma kejuruteraan teknologi yang kita tawarkan pada masa ini adalah yang pertamanya diploma engineering teknologi in ship design, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil diploma kejuruteraan teknologi reka bentuk kapal. Dan yang kedua, diploma kejuruteraan teknologi ship construction and maintenance, pembinaan dan senggaraan kapal. Yang ketiga, kejuruteraan marine ataupun marine engineering, dan yang keempat, electrical electronic marine, marine electrical electronics. So itu 4 program yang kita tawarkan di peringkat diploma. Kemudian kita ada juga 4 program di peringkat ijazah sarjana muda, iaitu sarjana muda kejuruteraan teknologi ataupun Bachelor of Engineering Technology in Naval Architecture Shipbuilding, reka bentuk dan pembinaan kapal. Yang keduanya
BET ataupun Bachelor Kejuruteraan Teknologi dalam Marine Electrical Elektronik, kejuruteraan Elektrikal Elektronik Marine. Yang ketiganya dalam kejuruteraan perkapalan ataupun Marine Engineering, ya. Bachelor Engineering Teknologi dan Marine Engineering. Dan kita juga mempunyai satu program non-engineering yang bukan kejuruteraan. Maksudnya program ini program pengurusan ataupun soft skill, ya, yang mana kita panggil Bachelor of Maritime Operation, ya, sarjana muda pengurusan operasi maritim. Okey, itu 4 program di peringkat bachelor degree, dan kita buat masa ini ada satu program di peringkat sarjana, iaitu Master in Maritime Operation, ya, sarjana operasi maritim. So untuk program diploma kita tawarkan 3 tahun jangka masa pengajian sepenuh masa. Untuk bachelor ataupun sarjana muda kita tawarkan 4 tahun kecuali Bachelor Maritime Operation, yang mana kita tawarkan 7 semester ataupun 3 tahun setengah jangka masa pengajian. Untuk sarjana tadi, sarjana kita tawarkan 3 semester ataupun 1 tahun setengah, 18 bulan. Yang tu untuk sepenuh masa, untuk sepenuh masa. So saya rasa berkenaan dengan kriteria kemasukan, kelayakan masuk, saya serahkan kepada Cik Syaradam lah kot untuk menerangkannya. Okey, terima kasih Cik Zalmi, betul. So, cuma saya rasa tadi Cik Zalmi tertinggal satu ke program degree. Ya. Yeah. Offshore. Yang program degree yang baru. Kita ada satu program degree ataupun Bachelor Engineering Technology in Offshore Engineering. Ya. Program ni sebenarnya program baru yang kita telah tawarkan pada semester lepas, pengambilan pertama. So ini adalah program offshore yang mana kita menjurus kepada bidang oil and gas. So itu adalah salah satu daripada program yang kita tawarkan untuk semester ni. Terima kasih Cik Syaradam. Saya lupa program tu program baru. Satu semester kan. Okey. Betul. Okay, yes, betul. Program offshore tu kita dah mulakan pada September tahun lepas. Yeah. So baru ada 2 kemasukan lah. Okey, daripada situ tadi, pada Cik Zalmi punya penerangan tadi, kalau kita nak teraskan kepada syarat-syarat kemasukan. Syarat kemasukan sebenarnya sangat mudah. Terutamanya kepada pelajar-pelajar yang sekarang ni lepasan SPM 2019 yang masih tercari-cari ruang untuk minta sambung pengajian dalam bidang marine ini. Syarat kemasukannya daripada 4 program UniKL MIMET tadi tu, program ship design dengan ship construction hanya memerlukan minimum 3 kredit sahaja. 3 kredit saja sudah melayakkan mereka untuk masuk ke program kedua-dua program tersebut. Yang mana 3 kredit tu terdiri daripada mathematics, 1 subjek matematik, 1 subjek sains atau technical, dan yang ketiganya any subject. So 3 sahaja. Tetapi berbeza pula dengan program diploma marine engineering dan juga diploma electrical electronics marine, yang mana program ni dia tinggi sikit. Dia memerlukan 5 kredit. 5 kredit tu yang mana terdiri daripada bahasa Melayu, sama juga matematik, dan 1 subjek sains atau technical, dan lagi 2 any subject. So dia lebih sikit. Sebabnya yang ni untuk makluman semua, program Marine Engineering dan program Marine Electrical Electronics adalah program yang dipantau oleh Jabatan Laut Malaysia. Yang mana program ini mengikut standard IMO, International Maritime Organization. So dari sini kita syarat dia ada lebih sikit daripada program-program lain. Dan satu yang saya nak tegaskan, program Diploma in Marine Electrical Electronics tadi, Electrical Electronics Marine yang ada di negara MIMET ni adalah hanya satu-satunya program yang ada di Malaysia ni, program Electrical Electronics Marine yang terus melayakkan pelajar untuk mendapatkan kelayakan ETO, Electro Technical Officer, yang mana subjek SCCW 7.08 embedded dalam program ni. Yang tu pelajar-pelajar kena tahu. So maknanya adik-adik katakan minat dalam bidang electrical electronics ni, sambil tu nak dapatkan certification untuk berlayar di atas kapal sebagai ETO,
Yes, ini programnya. Hanya satu-satunya di Malaysia, tak ada tempat lain. Okay. Dan tadi ada 5 program bachelor. Daripada 5 program bachelor itu tadi, syarat kemasukan untuk program bachelor ada lebih banyak. So, selain daripada SPM sebenarnya, dia ada juga diploma tadi selain daripada SPM ada juga O level. Ada juga kita ada daripada dari segi sijil. Kalau daripada O level pun sama, kita perlukan 3 kredit dan 5 kredit. Kalau daripada sijil kita hanya perlukan minimum pointer 2.0 sahaja. So kalau untuk program bachelor, pelajar perlu sama ada daripada diploma ataupun lepasan diploma ataupun lepasan asasi ataupun daripada International Baccalaureate IB ataupun daripada STPM. Okay. So pelajar-pelajar ni saya kalau ikutkan pengalaman laluan yang paling sesuai biasanya pelajar kalau dia buat daripada diploma dan sambung degree dalam bidang yang sama, advantage. Terutamanya pelajar akan dapat credit transfer. So mana subjek yang dia dah belajar semasa diploma hari tu, dia dah tidak perlu untuk belajar lagi semasa degree. Okay, so dalam bidang yang sama. Okay, daripada situ kita boleh tengok. Cumanya satu yang saya nak tambah, pelajar kena ingat kalau katakan ambil asasi, kena ambil asasi engineering, kena ambil juga STP juga kena ambil STP Science jika untuk sambung ke program engineering di UniKL MIMET dalam Bachelor Engineering. Berapa tadi ada berapa program tadi, ada 4 program engineering yang mana engineering ada 4 yang mana Naval Architecture and Shipbuilding, Marine Engineering, Marine Electrical dan Electronics dan juga Offshore Engineering. Tapi kalau untuk program yang tadi, program pengurusan yang Encik Zaimi dikatakan tadi, Bachelor in Maritime Operation, ini adalah program pengurusan dan tidak semestinya asasi daripada asasi engineering. Asasi pengurusan pun boleh. Business studies pun boleh. STPM sastra pun boleh. Yang mana ini adalah program pengurusan. Yang mana syaratnya sama 2.0 tapi tidak memerlukan background science. Okey. So itu antara kemasukan lah. Sambil itu juga saya nak tambah kalau ada syarat tu, kalau ada dia tengok cara, okey saya dah tahu saya diploma ni saya layak, okey bachelor ni saya layak. So daripada situ kena tahu juga kemasukan ke UniKL hanya ada 3 kali kemasukan. Iaitu yang pertama, kalau kemasukan Januari kita akan open program diploma dan juga degree, bachelor. Dua-dua program ada. Dan juga diploma degree dan masters pada Januari. Dan pada kemasukan Julai, kita hanya buka pada program diploma dan juga master. Dan pada bulan September, kita hanya buka pada program bachelor program. So ada 3 kemasukan sepanjang tahun. Okey, itu sedikit lah mengenai program yang ada di UniKL MIMET dan juga syarat-syarat kemasukan. Okey, selain pada tu, UniKL MIMET ni bukan sekadar kita bukanlah nak kalau kita kata kita marine, mana kita ada buat kapal. Kita ada buat boat. Yang mana itu adalah salah satu menjana pendapatan dan juga memberi exposure, pendedahan kepada pelajar-pelajar yang ada di UniKL MIMET ni. Mungkin Cik Zaimi boleh cerita sikit apa projek yang kita pernah buat di kampus ke sebelum ni? Okey, mungkin saya mulakan dengan konsep pembelajaran lah di UniKL ni. Sebenarnya kita pun sememangnya menawarkan program-program yang berasaskan kejuruteraan teknologi, yang mana kalau kita sebut saja kejuruteraan teknologi, automatik apa yang ada dalam minda kita adalah pembelajaran yang berasaskan praktikal, yang mana kita lebihkan hands-on praktikal dalam silibus-silibus program yang kita tawarkan. Antara aktiviti-aktiviti ataupun learning approach yang kita jayakan dalam pembelajaran sepanjang pengajian itu adalah yang kita namakan sebagai teaching factory. Yang mana teaching factory ini dia lebih kepada student merasai sendiri pengalaman untuk menjalankan kerja-kerja praktikal seperti mana yang apa akan pelajar-pelajar tempuhi apabila mereka menyertai industri nanti. Seperti contohnya kita pernah membuat beberapa projek bersama dengan pihak luar, yang mana kita mempunyai kumpulan pensyarah yang berpengalaman untuk memberikan guide untuk guide the student untuk menjalankan kerja-kerja praktikal tersebut. Contohnya
kita pernah menjalankan pembuatan bot, boleh katakan bot untuk persiaran lah, untuk satu pihak luar di kalau boleh saya nyatakan di sini, itu koperasi Paya Lebar bagi tujuan rekreasi dan juga pelancongan, yang mana bot-bot ini telah dibuat, dibina, direka bentuk di UniKL MIMED di atas kerja-kerja di antara pensyarah dan juga pelajar-pelajar sendiri. Jadi kita bukan setakat mengajar di dalam kelas, tetapi kita bawa pelajar-pelajar kita turun ke bengkel, merasai sendiri bagaimana cara-cara untuk membina, mereka bentuk dan seterusnya menghasilkan produk-produk yang dikedaki. Ini adalah satu lagi projek yang pernah kita ceburi, iaitu pembuatan satu bentuk balai gambang, dipanggil balai gambang Cempaka Sari, yang digunakan oleh Sultan Perak semasa pelantikan pertabalan Sultan Perak, iaitu Raja Nazrin. So penglibatan, apa yang kita katakan, penglibatan student di dalam membina, mereka bentuk dan memasang bot ini daripada zero, daripada kosong sampailah ia beroperasi. So ini adalah antara projek-projek yang pernah kita jalankan lah. Ada lagi sebenarnya, dengan Majlis Agama Islam Perak pun kita pernah membina. Ini dia, yang kita namakan sebagai bot wakaf, yang mana konsep wakaf ini diguna pakai untuk membina bot dan kita serahkan kepada pihak Persatuan Nelayan untuk mereka mengoperasikannya. So sama konsepnya, daripada design sampailah kepada finishing, buat dan juga kerja-kerja akhir. So dilakukan sendiri oleh pelajar-pelajar kita bersama dengan tenaga pengajar. So sememangnya lah. Yang ni pun satu lagi bot, kita panggil cruise, tasik cruise, lake cruise, yang digunakan oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh, MBI, untuk membawa penumpang ke di dalam tasik di Gunung Lang, Ipoh. So yang ini pun sama, penglibatan 100% pelajar-pelajar bersama dengan tenaga pengajar mereka. So sememangnya lah, kita bukan setakat mengajar di dalam kelas, di dalam makmal, tetapi juga kita bawa pelajar-pelajar kita ke work ataupun dia punya site, tempat kerja-kerja dilakukan. So dia orang praktis macam mana di industri, dan begitu juga yang dia orang akan jalankan di sini. So kita nampaklah potensi student-student kita, daripada dia belajar di dalam kelas sampailah dia implement benda yang sama, mengikut kehendak industri, menghasilkan produk yang memenuhi kehendak industri. So sekarang produk-produk tu berjalan, beroperasi, so kita boleh nampaklah kejayaan student tu sendiri. So itu antara approach, learning approach yang kita ada di UniKL MIMED ni. So saya pun berbangga jugalah melihat kebolehan pelajar-pelajar kita, dan saya pun nak menyerulah mana-mana pelajar-pelajar ataupun pihak-pihak yang mempunyai keinginan untuk menyertai UniKL MIMED, saya alu-alukanlah. Okey. Okey, Cik Zaimi, ada satu soalan daripada pendengar yang melalui Facebook official UniKL ni. Okey, mungkin Cik Zaimi pun boleh ni. Daripada Ruhaila Rahman. Itu tujuannya kita buat live ni supaya penonton boleh tanya terus kan. So Ruhaila Rahman ni bertanya, kalau diploma engineering teknologi marine, nanti bila degree nak ambil yang bukan marine, maybe mechanical oil and gas, boleh ke? Kalau daripada marine nak pergi ke oil and gas, dia tidak menjadi masalah. Maksudnya dia punya nature of program tu ada kesamarataan. Maksud saya percentage program tu memang ada. So kalau nak daripada marine nak pergi ke bidang mechanical yang lain, tak adalah menjadi masalah yang besar. Cuma mungkin ada komponen-komponen pengkhususan yang berlainan, tetapi secara
armnya memang boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, daripada situ pula ada juga satu soalan ni yang ni mungkin saya jawab. Daripada Sugar and Spices Florist. Okay, Toki Bunga. Toki Bunga bertanya, tak apa, bagus. Apakah peluang pekerjaan selepas tamat diploma Marine dengan degree Marine? Okay. Program diploma Marine Engineering dan juga degree dalam Marine Engineering ni, kedua-dua program ini adalah program yang memang dibuat untuk direka, ya, dicartakan untuk mana pelajar selepas tamat program ni untuk berlayar di atas kapal. Kita untuk melahirkan seafarers. Itu tujuan adalah program ni. So daripada situ, kalau dia kata apakah peluang pekerjaan selepas ni, kalau pelajar berminat selepas dia tamat je diploma atau degree, dia memang kena terus berlayar sekurang-kurangnya selama 12 bulan di atas kapal untuk mendapatkan kita panggil sea time. Sebelum dia boleh mendaftar untuk exam, oral test dengan Jabatan Laut yang mana melayakkan dia duduk exam. Jika dia dah ada, dia adalah lepasan daripada diploma atau degree Marine. Lepas tu dia berlayar selama 12 bulan dan dia layak untuk ambil exam oral test dengan Jabatan Laut yang mana jika lulus, dia layak mendapat COC, Certificate of Competency First Class Engineer, yang mana selepas tu dia akan berlayar sebagai First Class Engineer. Dan seterusnya dia boleh dapat Third Engineer, Second Engineer dan Chief Engineer, dan masih ada lagi exam yang dia kena ambil lah menggunakan pengalaman berlayar dia sebagai engineer tadi. Okay. Cik Syaradam, ya. boleh saya tambah sikit berkenaan dengan akreditasi? Boleh. Tambah boleh, jangan kurangkan, tambah. Yes. Okey, untuk pengetahuan semua lah, program-program yang kita tawarkan di Unique MEMAT ni telah mendapat akreditasi penuh secara official daripada MQA. Yang saya kata semua tu yang sedang ditawarkan lah, 4 program diploma tu, 5 program bachelor degree tu dan juga program master tu lah. Cuma program master tu kita akan melalui proses akreditasi penuh tak lama lagi. Yang lain-lain tu sudah mendapat akreditasi penuh daripada MQA. Selain daripada MQA, program-program kita juga diakreditasi ataupun diiktiraf oleh badan-badan profesional yang lain. Seperti contohnya kalau yang diploma engineering teknologi, bachelor engineering teknologi tu dia wajib dah mendapat pengiktirafan daripada ITAC, Engineering Technology Accreditation Council, di bawah BEM. So yang tu sudah semestinya. Semua program diploma tu akan diaudit paling lewat pada ujung tahun ni. So insyaAllah kita harap semuanya berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, program kita diakreditasi oleh professional body yang lain. Contohnya International Professional Body. Sebab kita membayangkan produk-produk kita ni, dia bukan setakat mampu untuk bekerja di dalam Malaysia sahaja, tetapi mampu untuk bekerja di luar negara. Jadi bagaimana kita nak memastikan mereka ini memenuhi kriteria badan-badan profesional international antarabangsa. Jadi kita telah mengambil langkah proaktif untuk mendapatkan akreditasi ataupun pengiktirafan daripada badan profesional antarabangsa. Seperti contoh Royal Institution of Naval Architect, RINA, RINA. Dan keduanya Institute of Marine Engineering Science and Technology, IMARES, dan juga Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT. So ini adalah antara badan-badan profesional antarabangsa yang mengiktiraf program-program kita. Mengapa kita perlukan mereka ini? Sebab kita nak benchmark, untuk benchmark program kita dengan standard antarabangsa. Seperti contoh IMARES dan RINA ni, untuk pengetahuan semua, dua badan profesional international yang mewakili ECUK, Engineering Council UK. Jadi dia membuat benchmark program kita dengan standard yang dikeluarkan di UK ataupun di Eropah. Jadi kita telah mendapatkan akreditasi daripada kedua-dua badan profesional ini untuk program-program kita. Contohnya untuk Bachelor Engineering Technology, Naval Architecture and Shipbuilding, dia ada 2, RINA and IMARES. Dan yang lain-lain tu IMARES. Untuk Bachelor Maritime Operation, untuk non-engineering, program Bachelor Maritime Operation, kita mendapat pengiktirafan daripada CILT.
ya, satu badan profesional untuk bidang logistik dan supply chain. So dia memenuhi kehendak ataupun requirement yang telah dicaratkan oleh pihak CILT. Selain daripada itu, program-program untuk seafarers, contohnya marine engineering untuk diploma dan bachelor tadi, serta ETO ataupun diploma engineering teknologi marine electrical electronic. Tiga program ini telah mendapat pengiktirafan daripada kita punya Maritime Administration, iaitu Jabatan Laut, Marine Department. Yang mana Marine Department sebagai wakil kepada IMO, daripada IMO. Kerana program ini kita design, kita reka bentuk dan kita bina berasaskan kepada requirement IMO. Macam Cik Adam cakap tadilah, ya. Kita ada guideline iaitu 7.02, 7.04 dan 7.08, dan kita telah memenuhi kehendak-kehendak ini, dan Jabatan Laut telah mengiktiraf program-program kita, dan kita punya pelajar-pelajar layak untuk berkhidmat di atas kapal sebagai seafarers. So itu adalah antara program-program ataupun pengiktirafan yang telah kita dapatkan daripada badan-badan yang berkuasa dan juga badan-badan profesional yang lain. Itu sedikit lah. Okay, alright Cik Zabi, jelas. Maknanya kita punya pengiktirafan, mana bukan sekadar kita ada local punya pengiktirafan, kita pergi ke arah international punya recognition. Contoh macam yang seafarers tadi tu, kalau dia nak berkhidmat di atas kapal luar negara pun tak ada masalah. Sebab dia dah ada tiket yang diiktiraf oleh semua. IMO dia govern keseluruhan. Satu dunia lah mengiktiraf. Okey. So antara ada lagi soalan kat sini, Cik Muhammad Fazli, Assalamualaikum Cik Zaimi, mungkin kawan Cik Zaimi kot. Okey, Waalaikumsalam lah. Tapi ni Syafiq Hafifi, apa rahsia Cik Zaimi dari first batch sampai sekarang maintain slim? Syafiq Hafifi student ke? Ini student saya batch pertama ni. Okey. Batch pertama. Dia pun dah kerja hebat dia tu. Okey. Antara yang ada dalam list kita, orang kata pengalaman almost 10 years dah sekarang. Okey. Dalam industri kita buat live dengan Syafiq Hafifi ni nanti. InsyaAllah nanti saya contact. Okey. Lepas tu ni ada Ahmad Taufik, Cik Adam jom minum teh tadi. Ini dia nak ke saya ketangkap mungkin lah. So tak apa. Mungkin lain kali lah kita minum tu. Kita tengok ni dulu. Okey. So itu antara tu lah pengiktirafan yang ada untuk program-program yang ada di Unicare MIMED. So bagusnya, maknanya kita bukan sekadar lokal, kita dapatkan international punya recognition. Okay. Globally recognized. Globally recognized. Yes. Sambil kita masih lagi bertumbuhan ni, kalau ada yang nak tanya, boleh tanya di mana-mana. Paling senang kalau saya nak tengok, boleh tanya di official page UniKL Universiti Kuala Lumpur official page, ataupun boleh tanya di Facebook UniKL MIMED sendiri, Universiti Kuala Lumpur MIMED. Dan yang paling penting selain daripada kita bertanya tu, share. Jangan tak share. So supaya share, supaya benda ni kita boleh sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Terutamanya saudara mara ke adik-adik yang sekarang ni masih mencari ruang, masih mencari tempat. Sebenarnya kita ada sediakan tu. Di Malaysia, di UniKL ada semua program yang diorang nak, tapi dia tak tahu di kampus mana. Macam tu, itu yang kita nakkan pelajar-pelajar ni tahu. Okey. Tadi kita dah ada ni. Okey, selain daripada tu, saya juga nak macam Cik Zaimi, kalau dari segi macam academic partners Cik Zaimi, kita ada juga industri dengan academic partners. Macam mana daripada pandangan Cik Zaimi macam tu? Kalau ni, Okey, kita mempunyai rangkaian kolaborasi dengan pelbagai pihak, antaranya pihak industri dan ada juga daripada pihak universiti-universiti atau institut latihan yang lain. Seperti contohnya program-program kita buat benchmark dengan beberapa program-program daripada universiti-universiti yang lain. Bukan setakat dalam Malaysia tetapi di luar negara juga. Selain daripada itu, kita juga mempunyai linkage yang baik dengan universiti-universiti yang mempunyai program berasaskan maritim. Contohnya di UK, yang mana kita mempunyai kolaborasi dengan beberapa universiti seperti Newcastle, Strathclyde. Kalau Cik Adam boleh tunjukkan sedikit, itu dia. Kita pernah menghantar ke program di St. Petersburg,
Rusia, di AMC, Australian Maritime College. Sekarang ni dia dah dikenali sebagai UTAS, University of Tasmania. Ya. Itu di luar negara lah. Kalau di dalam negara kita juga ada membuat benchmarking program-program kita bersama dengan universiti tempatan, UTM, UMT, ya, dan kolaborasi dengan Politeknik Ungku Omar, UTP, ya. So selain daripada itu ada juga badan profesional industri yang berkolaborasi dengan kita, contohnya TWI, ya. Okey. So kita ada projek-projek ataupun academic program, academic project bersama dengan pihak-pihak terbabit lah. So dari segi academic partners kita ada, yang ini kita juga ada industry partners, contohnya dengan Bausted, dengan Classification Society seperti Bureau Veritas, MMHE, Saim Dhabi, Kencana, Sapura, dan juga kita merupakan ordinary members kepada Association of Marine Industry Malaysia, AMIM, yang mana kita sebagai salah satu daripada jawatan kuasa pengurusan AMIM. Kita duduk dalam technical committee. So kita membantu AMIM untuk menjalankan kerja-kerja penambahbaikan dalam bidang training, membantu AMIM di peringkat itu, di peringkat nasional. So itu antara kolaborasi kita lah dengan pihak luar, sama ada bersama dengan pihak akademia dan juga pihak-pihak industri. Okey, alright, Cik Jami. Okey, sambil kita ni bersembang, ada pertanyaan daripada Zahran ni. Kalau diploma dan degree berapa tahun dia? Kos yang sama, bidang yang sama. Bidang yang sama. Bidang sama. Maksudnya jangka masa pembelajaran lah. Yes, betul. Untuk degree, untuk diploma, 6 semester. 6 semester ataupun 3 tahun. 3 tahun. Itu untuk full time untuk sepenuh masa. Untuk bachelor, 4 program Bachelor Engineering Teknologi itu jangka masa pengajiannya adalah 4 tahun ataupun 8 semester. Manakala untuk Bachelor Maritime Operation 3 tahun setengah, 7 semester. So manakala program sarjana untuk full time kita tawarkan jangka masa 3 semester ataupun 18 bulan, 1 tahun setengah lah. So itu adalah untuk yang normal, maksudnya kalau daripada SPM masuk ke diploma, daripada foundation ataupun matrikulasi ataupun STP masuk ke bachelor degree, yang tu adalah dia punya jangka masa. Tapi kalau macam daripada diploma masuk ke degree, kemungkinan dia lebih pendek sebab kita mempunyai satu skim credit transfer, yang mana pembelajaran yang kita pernah diajar ataupun diambil semasa diploma dan mempunyai kesamarataan boleh ditransfer kreditnya. So kita tak payah ambil subjek-subjek tu. Jadi memendekkan jangka masa sedikit lah. So mungkin dalam 2 tahun setengah ataupun 3 tahun. Okey, soalan ni juga dia tambah baik sikit daripada Atikah Imani. Kalau degree dia tu dia sambung overseas, macam mana cerita ni? Okey, kalau nak sambung ke overseas, dia sebenarnya kalau daripada program di Unique MBMed ni, saya boleh nyatakan tadi, macam saya cakap tadi, kita telah diakreditasi not only locally but globally. Jadi program kita ni telah diakreditasi dan diiktiraf secara global. Jadi sepatutnya tak ada masalah untuk ke mana-mana universiti di luar negara. Kalau dalam bidang maritim lagilah senang. Dia orang dah tahu dah IMARES, dia orang dah tahu dah RINA, kan? Sebab dia orang ni adalah wakil daripada ECUK, Engineering Council UK. So kalau macam kita BM di Malaysia, ECUK ni di sana. Sepatutnya tak ada masalah untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi di universiti luar negara. Boleh. Okey, terima kasih. So sambil tu ada juga seorang dia bertanya, Cik Samri ni dia kata dia minat kerja dalam bidang marine tapi tak nak belayar. Oh boleh. Okay. Program apa yang sesuai dengan dia?
Okey, kalau kita boleh tengok bidang maritim ni secara keseluruhan lah. Untuk yang belayar tadi itu satu part. Kita juga ada yang duduk di darat. Contohnya di shipyard. Di shipyard ni saya bagi anatomi sebagai macam mana kita ada sebuah kapal lah. Daripada tak ada sebuah kapal, kita nak ada sebuah kapal. Jadi kita kena design dan bina dulu. So design dan bina tu buat di darat, di daratan. Jadi di shipyard. Jadi kita boleh bekerja di shipyard. Jadi itu bidang shipyard. Sama juga bila kapal dah siap, dia nak belayar. Jadi yang tu yang kita perlukan ahli-ahli pelayaran, seafarers untuk mengoperasikan kapal tu. Selain daripada tu ada juga yang duduk di darat, di port, di forwarding agent punya agensi. Kalau nak kirakan macam kerja custom tu antara bidang kerja government lah yang berkaitan dengan marine ni. Selain daripada APMM dan juga kita punya tentera laut. Ya, betul. Tinggal pada saya pasal tentera laut ni. Semalam ada seorang pelajar lah, dia bertanya melalui social media juga. Dia tanya kalau dia minat sambung diploma ke degree, nanti dia nak masuk jadi Navy. Boleh ke tak? So boleh, dan saya share terus yang kita ada beberapa pegawai Navy yang dah ada kita lahirkan daripada program-program bachelor dan diploma kita. Ya, betul lah. Di dalam APMM pun ramai. Okay. So lepas tu ni satu ni soalan ni lah. Ini soalan yang berkenaan dengan isu semasa. Ni bagus ni. Kalau ikut daripada Nazirul Hakim. Apa pandangan Cik tentang ekonomi industri perkapalan dan oil and gas sekarang? Kalau semalam pun, kalau Cik Zami tengok semalam saya ada kongsikan satu video daripada Mariners Hub kan. Dia pun cakap kata frontliners ni dalam isu COVID-19 ni, selain daripada frontliners yang kita tahu dekat hospital, jangan dilupakan dia kata pada seafarers yang mana masih berusaha memastikan dunia ni berjalan. Yes. Betul. Saya yang itu saya setuju, betul. Macam mana pandangan Cik Zami kalau dengan isu pada sekarang? Pandangan saya lah, sebenarnya kita ni untuk meneruskan kelangsungan hidup penduduk-penduduk seluruh dunia ni, kita perlu transport barang daripada satu tempat ke satu tempat. Selain daripada itu, kita perlu menjadi supporting services yang paling utama kepada oil and gas industry. Kalau tak ada bidang maritim ni, macam mana oil and gas industry tu nak bergerak, beroperasi? Jadi kita masih lagi dalam kategori essential services. Jadi bila dalam kategori essential services, maknanya kita nak tak nak perlu berjalan. Maksudnya industri ni perlu hidup. Industri ni perlu diteruskan untuk support industri-industri utama yang menjadi penyumbang ekonomi dan income kepada sebuah negara. Bukan setakat Malaysia tetapi seluruh dunia. Macam yang semalam yang Cik Adam sharekan tu, memang itu salah satu real case yang berlaku sekarang. Yang mana seafarers yang bekerja di atas kapal, di atas platform, yang tak kisahlah di kapal dagang ke di kapal kerajaan. Kapal kerajaan ni selalunya yang kapal Navy lah. Kapal Navy, kapal IBM tu kita panggil sebagai government vessel. So mereka ini sentiasa bergerak dan tak berhenti untuk memastikan operasi diteruskan. So pada pendapat saya, dalam industri ini kita akan terus bergerak dan insyaAllah mungkin ada penurunan, naik dan turun tu masih ada lah, tetapi kita mampu untuk terus bergerak dan grow, berkembang. Okay, alright, jelas Cik Zami. Okay, so ada juga satu daripada komen daripada Andi Farid ni. Dia kata kalau ikut dia, ambil je sijil marine, ambil je diploma marine tadi lah, yang mana lebih laku dia kata. Yang tu mesti dia dah study secara detail lah. Jadi dia dapat finding yang macam tu. Sebenarnya kalau kita punya kehendak juga, kalau kita memang nakkan bekerja di atas kapal dan juga berkhidmat di atas kapal secara terus, maksudnya lama lah, memang bidang itu adalah bidang yang terbaik. Tetapi kalau kita mempunyai plan-plan yang lain, ataupun bidang-bidang yang lain kita minat, program-program lain juga
sama importantnya, sama pentingnya. Alright. Ni ada juga, ada yang ni saya mungkin jawab ni. Daripada Sugar and Spices Flori ni, macam mana nak memohon beasiswa or pinjaman mara? Okey. Kalau yang ni, untuk makluman semua, kampus UniKL MIMED, kampus Marine yang di Lumut Perak ni adalah salah satu antara kampus Universiti Kuala Lumpur yang mendapat satu bantuan daripada JPA, kita panggil derma siswa. Derma siswa yang mana JPA akan menaja pelajar ni daripada untuk program diploma sahaja, dan dia akan taja semua dari segi yuran pengajian, elang sari hidup dan sebagainya. Cumanya yang ni pelajar masih belum boleh memohon lagi buat masa ni, sebabnya sekarang masih dalam proses UniKL untuk mengeluarkan tawaran, yang mana tahun lepas ramai 24 orang daripada ditawarkan derma siswa JPA ni, yang mana pelajar-pelajar ni dia kena dah dapat tawaran daripada UniKL baru dia boleh memohon untuk derma siswa JPA ni. Okey, so yang ni masih belum buka lagi masa ni. Dan berkenaan dengan pinjaman mara pula, kepada semua yang layak, pinjaman mara memang ditawarkan kepada semua pelajar yang sambung belajar di UniKL. Jika layak, syarat utamanya antara contohnya bumi putera, pendapatan ibu bapa, tiada blacklist dengan mara, yang tu ada syarat-syarat je lah yang mara tetapkan. Tapi jangan risau berkenaan pinjaman ni pelajar akan memohon apabila dia mendaftar nanti. Selepas dia mendaftar, baru dia akan membuat permohonan untuk pinjaman mara ni. Yang mana semasa minggu orientasi, di mana-mana universiti pun dia akan ada minggu orientasi kan? Betul Cik Zami kan? Okay, dia akan ada minggu orientasi. Dalam minggu orientasi itu sendiri, kita akan buat satu, ada slot, ada sesi yang mana kita menerangkan macam mana pelajar akan memohon pinjaman mara ni. So jangan risau. Antara bantuan lain yang ada di UniKL, PTPTN pun ada juga tadi saya kata derma siswa dan lain-lain. Okey, boleh saya harap saya menjawab soalan daripada cik ni. Okey. Okey, tak ada lagi dah. Yang lain ada saya rasa ni semua student Cik Zaimi lah ni. Okey, okey. So selain daripada itu ada tadi kita ada ni, saya juga kalau ikutkan macam contohnya kita juga, saya ada juga satu kita panggil program Hufaz. Program Hufaz. Betul. Ya. So yang mana pelajar ni dia kita dalam saya punya taklimat, contohnya saya kata pelajar boleh kejar dua-dua, kejar dunia, kejar akhirat. Tapi ada pelajar kata 5 kata tak apa cik, saya kejar yang akhirat tu, dunia kerja saya. Bagus tak tu. Tapi berapa dia memang akan join kita pada insyaAllah diploma ni. Mungkin dia tengah masih ni lagi. Ya, dia kata betul. So maknanya program Hufaz ni pelajar boleh sambung pada program diploma degree di UniKL, dan sambil tu dia akan belajar hafazan. Mana dia akan belajar hafazan, kelas dia akan bermula lebih awal daripada pelajar-pelajar lain. Dia akan start dengan kelas hafazan dia sendiri. Yang mana UniKL target, kita anggarkan by the time pelajar ni habis program, habis degree dia, at least kita dapat lahirkan Hufaz. Itulah maksudnya kejar dua-dua lah. Kejar dunia dan akhirat tadi tu. InsyaAllah boleh tu. Okey. Dan satu lagi, betul. Ada pelajar juga bertanya, dia kata macam dari segi praktikal. Macam dari segi praktikal, kita memang praktikal, pelajar-pelajar semua program kita praktikal adalah di semester akhir. Ada advantage ni, mungkin Cik Zami nak cerita sikit apa advantage ni bila kita praktikal di semester akhir ni. Okey. Bagus sebenarnya idea untuk menerangkan benda ni, sebab daripada advantage, sebenarnya kita beri advantage ni kepada student tu sendiri. Sebab bila dia berada di semester akhir untuk pergi praktikal, pada masa yang sama student ni telah berada di industri pada semester akhir tu. Maksudnya dia praktikal dan dia berada di industri. Bila dia berada di industri, jangka masa tu agak panjang, iaitu 6 bulan, 24 minggu. Ya. Jadi dalam 24 minggu tu, dia bukan saja takat untuk boleh buat praktikal apa yang dikenaki oleh industri itu saja, tetapi dia juga boleh meningkatkan kemahiran dan juga dia punya bukan kepandaian, kebolehan lah. Kebolehan dia, yang mana industri boleh menilai dia sendiri, dan secara terusnya, andai kata industri itu berminat untuk mengambil dia terus bekerja, boleh ambil terus. Maksudnya selepas daripada praktikal habis 24 bulan,
industri boleh menawarkan kerja dia secara terus. Maksudnya tak perlulah dia tunggu masa lagi dah selepas habis belajar. Semasa dalam praktikal pun mungkin dia boleh dapat offer letter dah, ataupun company dah approach dia untuk ambil dia. So ini adalah salah satu daripada poin yang penting yang mana kita rasa meningkatkan marketability kepada student itu sendiri. Dia berada di semester akhir dan dia tengah praktikal, pada masa yang sama dia boleh marketkan diri dia. Macam mana dia bekerja, macam mana dia berjaya meningkatkan keupayaan kemahiran dia. Jadi kalau andai kata company berpuas hati dan ingin mengambil dia bekerja selepas tu, sudah semestinya satu advantage yang tinggi kat dia. Itu adalah salah satu advantage yang saya rasa pada student tu sendiri. Betul, saya dulu pun belajar, kalau katakan praktikal, kita dah ambil praktikal, kena balik lagi ada 1 semester, 2 semester baru kita habis program. Betul, yes. Kita terlepas peluang jika company nak menawarkan pekerjaan. Okay. So saya rasa semua program di Unique Math sekarang macam ni. Memang praktikal adalah di semester akhir. Okay. Ada juga selain daripada yang praktikal di luar tu juga, sebelum student ini pergi praktikal, maksudnya daripada semester 1 dia belajar, kalau program degree sampai semester 7, ataupun semester 1 sampai semester 5 program diploma, mereka juga didedahkan dalam suasana industri dalam kampus. Sebab dalam kampus kita, kalau ikutkan fasiliti dari segi technical facility, saya boleh kata susah nak cari tempat lain yang mempunyai capacity ataupun fasiliti yang setanding dengan apa yang ada di industri. Kita punya workshop, bukan setakat saiz saja besar, tapi dalamnya mempunyai peralatan yang standard dia sama taraf dengan industri. Yang industri gunalah. Termasuk juga kita ada slipway ataupun limbungan, kawasan limbungan kapal. So mana nak cari lagi industri yang ada universiti yang ada industry like facilities. So insya-Allah bila sesiapa, mana-mana calon-calon ataupun kandidat yang nak belajar di tempat kita, insya-Allah kita akan tawarkan program yang terbaik dengan cara pengajaran yang terbaik dan memenuhi kriteria ataupun requirement daripada industri. InsyaAllah. Okay. Alright, Cik Zamir. Betul. Yes. Ada juga soalan yang katakan pasal kelab apa semua. Okay, yang pasal kalau kena apa kelab yang semua ni, ni nanti saya akan buat satu sesi dengan head kelab ni nanti. So yang mana ini pelajar-pelajar kita memang ada kelab-kelab, tinggal sebenarnya macam saya cakap, saya pernah cakap dengan pelajar bila kita buat program aktiviti di luar kan, bila kita tengok pelajar-pelajar yang aktif ni sebenarnya, bila dia ada join kita punya aktiviti luar kampus, universiti punya aktiviti, rugi sebenarnya kalau kita tidak sertai program-program aktiviti di universiti. Saya sendiri ada sedikit menyesal kalau tak aktif macam diorang sekarang. Okay, so saya rasa untuk hari ini, terima kasih Cik Zaimi kerana sudi meluangkan masa pada petang ni. Petang yang baru, kalau di Manjung baru selepas hujan. Ada hujan lebat sekejap. Eloklah, so clear sikit apa yang saya nak cakap hari ni. So terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbual pada ni. Tapi ada satu ni kita tambah. Bila nak siap, bila nak ada test basin or towing tank facilities, yang ni dia tak tahu tengah buat. Okay, Cik Zaimi, boleh? Sebenarnya seiring dengan program baru tadi tu, iaitu Bachelor Engineering Technology and Offshore Engineering, kita telah mendapat peruntukan dan sedang membina satu kompleks wave tank. Kita namakan Hydrodynamic Labs. Dalam Hydrodynamic Labs ni kita mempunyai satu tank, wave tank yang besar, lebar dia 10 meter dan panjang dia 30 meter, untuk kita buat test hydrodynamic kepada struktur-struktur luar pantai ataupun offshore structure dan juga kapal. Jadi insya-Allah sekarang dalam pembinaan, cuma dalam PKP MCO ni kita stop sekejap. Bangunannya saya boleh katakan dah 40% lah bangunan tu. Cuma kita kena stop sekejap. Kita jangkakan sampai hujung tahun baru siap. So dengan keadaan sekarang ni mungkin kita akan lewat sikit lah.
Lewat sikit lah. Okay. Mungkin sampai bulan 2 ataupun bulan 3 ataupun bulan 4 tahun depan lah. Tapi insyaAllah Hydrodynamic Lab ni akan menjadi salah satu lagi daya tarikan. Bukan setakat student-student nak masuk, tetapi industri juga insyaAllah akan berkolaborasi dengan kita. So ini satu peluang lah kepada pelajar-pelajar kita, future student lah, untuk menyertai kita dan merasai sendiri apa yang dinamakan sebagai wave tank ataupun hydrodynamic labs tu. So kalau nak cari dekat internet boleh carilah apa hydrodynamic labs ataupun wave tank. So boleh nampak macam mana benda tu. Kita punya ni very rare punya design sebab we design this lab ataupun wave tank facility ni untuk deep water. Maksudnya bukan setakat boleh test untuk shallow water tetapi untuk deep water. Kita design dia punya water depth sehingga 6 meter ke 7,5 meter. So memang kalau 6 meter punya depth tu memang dalam lah. So kita boleh simulate up to deep water punya testing. Okay. Alright. Cik Zami, tak apa. Sebenarnya saya dah ada beri gambar dah progress wave tank tu. Tapi khas untuk sahabat yang bertanya nanti, Kang, lepas kita punya ni saya post sikit pasal progress kita punya ni. Memang tengah buat, structure dah naik. Cuma kelewatan sikit lah bila kita berada dalam perintah berkurung ni kan. Tambah pula Perdana Menteri pun so kita jangan ke sana ke sini, so kita stay dulu. So kita jaga ni. So saya rasa Cik Zami ada nak tambah akhir kata sebelum kita berpisah untuk petang ni. Cuma saya nak membuat offer kepada semua lepasan pelajar-pelajar lepasan diploma, lepasan SPM ataupun lepasan sijil yang berkaitan yang minat untuk menyertai bidang maritim. Tak kisahlah nak belayar ke, tak mau belayar ke, yang minat elektronik ke, kita mempunyai various scope yang boleh ditawarkan kepada anda. Bukan setakat yang engineering, yang non-engineering, yang mana berminat nak kerja di port, di bidang marine insurance, nak jadi port planner, ataupun kita ramai sebenarnya di port-port Malaysia ni bekas-bekas student kita, terutamanya daripada bidang maritime operation ni. Saya pun berbangga dengan perkembangan diorang. Joinlah kami, joinlah kami, insyaAllah nanti Cik Syaradam akan adakan satu sesi bersama dengan alumni. Kita boleh gabungkan, boleh bertanya dengan diorang terus dalam bidang apa yang diorang bekerja sekarang dan apa program yang diorang telah belajar dahulu. So saya menyerulah mana-mana yang berminat, kontaklah kami, hubungi kami dan dapatkan informasi yang terkini, dan insyaAllah kita akan bantu anda dan berikan yang terbaik untuk masa depan anda. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Dam. Okay. So dari kata kalau daripada saya, nak apply, nak memohon ke UniKL MIMAT ni simple aja. Website dia pun simple, www.unikl.edu.ny. Kalau adik-adik buka je, tuan-tuan perempuan buka saja www.unikl.edu.ny. Depan-depan tu akan keluar gambar dan di sebelah kiri, di sebelah kanan tu memang ada dah satu button untuk apply now. So untuk memohon sekarang, dia terus dah ada bagi shortcut untuk permohonan. Dan boleh pilih program UniKL MIMAT tu. UniKL ni ada 12 kampus, ada banyak program. So boleh pilih program-program yang tuan-tuan perempuan adik-adik yang nak untuk program mana. So simple, www.unikl.edu.my. Tapi jangan lupa, untuk zaman ni, zaman Gen Z ni, generasi millennial sekarang ni, paling mudah nak dapatkan maklumat, pergi ke social media. Social media kampus Universiti Kuala Lumpur MIMAT. Kami ada dari Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, LinkedIn pun ada. So boleh tanya je kat mana-mana pun akan ada orang yang akan jawab. Guna medium yang tuan-tuan dan perempuan ada di selesa. Biasanya generasi sekarang ni suka Instagram. Boleh. Sekejap lagi nanti dekat Instagram saya akan sharekan status progress untuk kita punya wave tank tadi. Okay. So saya rasa cukup dulu untuk setakat hari ini. Yang mana nanti kita akan bersiaran lagi. Saya dalam rancangan untuk tadi itulah
untuk bersama-sama dengan alumni, kalau boleh yang ada kat luar negara sekarang ni, mungkin dia pun tengah PKP juga tapi tak apa. So kita tengah cuba untuk yang itu, dan juga mungkin kita akan cuba untuk kita berbuat dengan dekan sendiri untuk yang akan datang. So saya rasa cukup dulu setakat ini. Sekian, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih.